Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ashkin binti Harisadi, nombor matrik 2020626304. Jadi hari ini saya akan membentangkan tajuk fatwa isu contemporary sains dan teknologi kajian di Malaysia. Jadi definisi ijtihad dari segi bahasa ialah curahan usaha dan dalam melakukan sesuatu perkara. Manakala dari segi istilah pula, curahan usaha dan tenaga yang bersungguh-sungguh oleh seorang mujtahid untuk mengistinbatkan hukum syariat. Usaha dalam mengistinbatkan hukum syarak yang hanya dikhususkan kepada ulama mujtahid yang perlu memenuhi syarat-syarat yang ketat sebelum layak untuk berijtihad. Manakala fatwa dari segi bahasa pula yang diambil daripada iftaan yang memberi maksud menjelas dan menghuraikan hukum permasalahan. Dari segi istilah pula, fatwa adalah sebagai jawapan yang dibuat oleh mufti pada perkara yang berlaku apabila diajukan soalan kepadanya. Kata Al-Iman Al-Qarafi, fatwa ialah mengkhabarkan hukum Allah sama ada pada yang mesti atau harus. Institusi fatwa. Fatwa ialah hasil daripada ijtihad. Fatwa menjadi rujukan bagi umat Islam supaya dapat melaksanakan aktiviti berlandaskan hukum syarak yang menepati kaedah hukum yang sebenar berdasarkan kesesuaian semasa. Fatwa diputuskan dalam bidang muamalat, munakahat, jinayat, ibadat serta bidang sains dan teknologi. Qadi merupakan individu yang melaksanakan perundangan Islam. Kedudukan fatwa kepada orang awam wajib dipegang kepada fatwa mufti, manakala para mujtahid bebas mengikut fatwa sedia ada, iaitu mufti atau fatwa sendiri, ijtihad. Malaysia mempunyai 14 jawatan mufti bagi mewakili 14 buah negeri. Proses istinbat hukum pada mufti dibantu oleh jawatan kuasa fatwa. Perbezaan antara fatwa dan ijtihad. Fatwa dikeluarkan oleh majlis fatwa, manakala ijtihad dikeluarkan oleh individu yang berkelayakan. Fatwa dikeluarkan untuk masalah hakiki yang sedang berlaku untuk diselesaikan, bukan permasalahan yang diada-adakan atau dijangkakan. Keputusan yang telah diputuskan dan contoh fatwa adalah harus melakukan IVF bagi isteri yang sukar untuk mengandung. Ijtihad pula melibatkan permasalahan syarak yang telah wujud atau belum, menimbulkan permasalahan andaian untuk diberikan jawapan, cara untuk memutuskan sesuatu hukum selain daripada hukum yang diputuskan secara qat'i dan ijma'. Contoh ijtihad ialah dalam menentukan arah kiblat menggunakan aplikasi telefon pintar. Sumber fatwa ada 4, iaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama perundangan Islam dan terkandung dalam undang-undang syariah, adalah pegangan dan panduan bagi semua umat Islam di muka bumi ini. Semua ulama bersetuju dengan hujah Al-Quran dan kalamullah. Inilah tanda besar Islam. Bentuk penyampaian hukum Al-Quran disampaikan melalui dua cara, iaitu tafsir, terperinci, dan kulli ijmal, umum dan ringkas. Pada masa yang sama, penerangan mengenai hukum yang ijmal ini pula diperincikan melalui pertunjuk hadis seterusnya oleh ulama mujtahidin. As-Sunnah. As-Sunnah dan hadis ialah perkataan, perbuatan dan pengakuan yang bertawakal kepada Rasulullah SAW. Peranan hadis Al-Sunnah ialah mengukuh, mengulang, penjelas, pentafsir dan memperinci hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran adalah sifat mujmal, ringkas, umum dan mutlak. Sumber fatwa seterusnya ialah ijma'. Dari sudut bahasa, perkataan ijma' bermaksud tekad dan berazam untuk melakukan sesuatu. Pada masa yang sama, dari segi istilah, ia bermaksud ittifaq, sebulat suara atau sependapat. Ulama mujtahidin dari kalangan umat Islam pada bila-bila masa selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW dalam isu hukum syarak. Ini adalah ketetapan hukum yang diputuskan oleh ulama yang berwibawa seperti mujtahid secara bersepakat pada sesuatu masa selepas kewafatan Nabi Muhammad. Qiyas. Dari sudut bahasa, ia membawa erti takdir dan musawah, ukuran dan persamaan. Dari segi istilah, qiyas bermaksud membuat analogi mengenai persoalan yang tiada nas di atas hukumnya dengan masalah yang mengandungi nas terhadap hukumnya. Persamaan yang dimaksudkan ialah hukum yang terdapat pada nas tersebut mempunyai persamaan terhadap kedua-dua masalah, iaitu pada illah
hukum tersebut. Ilah pula ertinya sifat yang merupakan faktor utama terbinanya hukum tersebut. Hukum menggunakan kaedah bayi tabung uji untuk mendapatkan anak. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-5 yang bersidang pada 16 hingga 17 November 1982 dan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-6 yang bersidang pada 10 Oktober 1983 telah membincangkan bayi tamu uji. Muzakarah telah memutuskan bahawa pertama, bayi tabung uji dari benih suami isteri yang dicantumkan secara terhormat adalah sah di sisi Islam. Sebaliknya, benih yang diambil dari bukan suami isteri yang sah, bayi tabung itu adalah tidak sah. Yang kedua, bayi yang dilahirkan melalui tabung uji itu boleh menjadi wali dan berhak menerima harta pusaka dari keluarga yang berhak. Yang ketiga, sekiranya benih dari suami atau isteri yang dikeluarkan dengan cara tidak bertentangan Islam, maka ianya dikira sebagai cara terhormat. Yang kedua, pandangan Islam tentang kewujudan bank air mani. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali pertama yang bersidang pada 28 hingga 29 Januari 1981 telah membincangkan bank air mani. Muzakarah telah memutuskan bahawa mengadakan bank air mani adalah haram dalam Islam. Sekiranya bank air mani telah sedia wujud, maka kerajaan hendaklah bertindak untuk menghapuskannya. Permanian beradas yang dilakukan kepada manusia adalah haram, kecuali jika air mani daripada suami dapati secara mutaharam yang diluluskan oleh syarak, yang dibenarkan oleh Islam. Penglibatan doktor pakar atau mana-mana pihak yang berkaitan dengan bank air mani adalah haram. Ini meminta supaya kerajaan mengharamkan permanian beradas yang dilakukan secara pada manusia secara rahsia. Ketiga, pandangan Islam terhadap pemindahan jantung dan mata orang mati kepada orang yang hidup. Pemindahan mata dan jantung orang mati kepada orang yang hidup adalah harus dalam Islam di atas sebenarnya pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama, di dalam keadaan mendesak dan mustahak, iaitu keadaan darurat bahawa nyawa penerimanya bergantung kepada pemindahan anggota itu dan pemindahannya adalah difikirkan berjaya. Yang kedua, kematian penderma telah dipastikan sebelum dipindahkan jantungnya. Yang ketiga, kebenaran hendaklah diperolehi daripada penderma atau keluarga penderma. Yang keempat, hukum jika seseorang Islam menderma darah kepada orang bukan Islam dan sebaliknya. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali keempat yang bersidang pada 13 hingga 14 April 1982 telah membincangkan derma darah dan penggunaan darah orang Islam kepada orang bukan Islam dan sebaliknya. Muzakarah telah memutuskan bahawa menderma darah hukumnya adalah harus, tidak perlu diasingkan darah orang Islam daripada orang bukan Islam. Penghargaan dalam bentuk bayaran kepada penderma darah adalah tidak digalakkan. Yang kelima, pandangan Islam terhadap pembedahan mayat orang Islam atau dikenali sebagai postmortem. Pendekatan yang diambil oleh para ulama dan pemikir-pemikir Islam di seluruh dunia dalam membicarakan perihal bedah siasat dan hubung kaitnya dengan Islam adalah secara kritikal. Asal hukum pembedahan ke atas mayat adalah haram, tetapi disebabkan oleh keadaan daruriyat yang mencengkam, ia menjadi sesuatu yang diharuskan selagi tidak melampaui batas dan menganiaya mayat bagi tujuan yang selainnya. Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 1999 telah memfatwakan bahawa pembedahan mayat orang Islam hanya boleh dilakukan jika keadaan benar-benar memerlukan, iaitu keadaan darurat sahaja, seperti terlibat dalam kes-kes jenayah yang sangat memerlukan postmortem, atau si mati tertelan benda yang berharga, atau si mati yang sedang mengandung sedangkan kandungannya masih hidup. Ini dikatakan oleh JAKIM pada tahun 2011. Keenam, kandungan janin digugurkan kerana berlaku kecacatan pada janin tersebut. Muzakarah telah mengambil keputusan bahawa adalah haram menggugurkan janin dalam kandungan kecuali atas sebab-sebab
kecacatan yang teruk yang boleh membahayakan nyawa ibu. Yang ketujuh, pandangan Islam bagi seorang perempuan yang menggugurkan kandungan atas nasihat doktor disebabkan kecacatan. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-26 yang telah diputuskan pada 7 Mac 1990 menyatakan menurut ijma' fuqaha haram menggugurkan janin yang telah berumur lebih daripada 120 hari kerana pengguguran itu dianggap satu jenayah bunuh ke atas janin yang ditiupkan roh, kecuali pengguguran itu untuk menyelamatkan nyawa ibu atas sebab-sebab kecacatan yang teruk. Makruh menggugurkan janin yang berumur antara 1 hingga 40 hari sekiranya tidak mendatangkan bahaya kepada ibu dan mendapat persetujuan daripada kedua-dua suami dan isteri. Ijma' fuqaha berpendapat hukum pengguguran janin yang berumur sebelum 120 hari adalah harus sekiranya janin itu cacat dan berpenyakit yang boleh membahayakan nyawa ibu. Yang ke-8, hukum menggunakan berus yang diperbuat daripada bulu khinzir. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan umat Islam untuk memanfaatkan apa sahaja bahan yang diambil daripada khinzir. Allah Subhanahu Wa Taala telah firman dalam Al-Quran iaitu surah Al-Maidah ayat 3 yang bermaksud diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging babi termasuk semuanya dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah, dan yang mati tercekik dan yang mati dipukul dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi dan yang mati ditanduk dan yang mati dimakan binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya dan yang disembelih atas nama berhala, dan diharamkan juga kamu renung nasib dengan undi batang-batang anak panah. Yang demikian itu adalah perbuatan fasik. Penggunaan berus yang diperbuat daripada bulu khinzir adalah haram. Sekiranya tidak pasti sama ada berus tersebut bulu khinzir atau tidak, maka harus digunakannya. Yang ke-9, hukum menggunakan baja yang diperbuat daripada najis seperti najis khinzir, lembu dan sebagainya. Baja yang diperbuat daripada najis khinzir adalah najis mughallazah, sementara hukum menggunakannya sebagai baja adalah makruh dan harus. 10. Kedudukan maknyah dalam Islam. Muzakarah Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke-68 yang bersidang pada 14 April 2005 telah membincangkan hukum menukar status jantina dalam MyKad, telah memutuskan bahawa menukar status jantina dalam MyKad bagi pemilik yang menjalani pembedahan jantina yang diharuskan oleh syarak adalah harus. Yang ini merujuk kepada golongan khunsa. Sebaliknya, menukar status jantina dalam MyKad bagi pemilik yang menjalani pembedahan jantina yang tidak dibolehkan oleh syarak adalah haram, menujuk kepada golongan maknyah atau pancake. Yang ke-11, pandangan Islam mengenai botox. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke-74 pada 25 hingga 27 Julai 2006 bahawa suntikan botulinum toksik type A adalah haram dan sirah fatwa adalah seperti berikut. Setelah meneliti telponan kajian daripada dalam dan luar negara serta hujah-hujah yang dijelaskan dalam pengeluaran fatwa oleh beberapa negara Islam lain, botulinum toxin type A atau secara komersialnya dikenali sebagai botox didapati mengandungi bahan-bahan yang meragukan, najis dan diharamkan. Antara bahan-bahannya ialah khinzir. Suntikan botulinum toxin type A atau nama komersialnya botox ini juga boleh memudaratkan kepada pengguna bagi jangka masa pendek, jangka panjang dan boleh dimanipulasikan untuk tujuan penipuan. Berdasarkan kepada penemuan-penemuan seperti yang dinyatakan tersebut, mesyuarat memutuskan bahawa suntikan botulinum toxin type A atau komersialnya botox adalah haram digunakan. Walau bagaimanapun, untuk tujuan perubatan, suntikan botulinum toxin type A ini ada dibenarkan dengan syarat penggunaannya dalam keadaan darurat dan mengikut keperluan serta dilakukan oleh pakar yang bertauliah. Yang ke-12, hukum diagnosa genetik implantasi atau PGD. Hukum menentukan jantina anak dengan cara saintifik tidak melanggar hukum agama adalah tidak. Yang ke-13, pengklonan untuk tujuan pembiakan manusia. Penghasilan klon manusia adalah haram kerana ia bertentangan dengan fitrah kejadian manusia.
Ia memberikan implikasi yang buruk kepada individu dan masyarakat serta terhakisnya ikatan kekeluargaan dari segi syarak dan undang-undang. Teknologi yang diharuskan. Islam mengharuskan penggunaan teknologi selagi ia tidak bertentangan dengan prinsip, ajaran dan etika Islam. Teknologi yang diharuskan adalah penghasilan dan penggunaan teknologi dengan tujuan. Yang pertama, merawat atau memulihkan kecacatan serta menyelamatkan teknologi perubatan. Teknologi perubatan adalah bidang pengetahuan perlengkapan kepada sains kesihatan yang bertujuan untuk menjalankan penyelidikan, diagnosis dan prosedur rawatan untuk pelbagai penyakit di bawah pengawasan doktor yang merawat. Salah satu teknologi perubatan masa kini adalah sensor otak tanpa wayar. Chip ini boleh membantu para doktor untuk mengukur suhu dan mengawal tekanan dalam otak. Chip ini boleh larut dalam cairan apabila kajian telah selesai ataupun ia tidak lagi diperlukan. Kebolehan untuk larut mengambil masa daripada saat kepada berbulan-bulan. Chip ini tak perlu dibedah untuk dikeluarkan. Yang kedua, peningkatan mutu dalam pembangunan atau pertanian serta peningkatan produktiviti. Teknologi makanan. Teknologi makanan ialah cabang sains makanan yang berkaitan dengan proses pengeluaran untuk dikeluarkan. Yang kedua, peningkatan mutu dalam pembangunan atau pertanian serta peningkatan produktiviti. Teknologi makanan. Teknologi makanan ialah cabang sains makanan yang berkaitan dengan proses pengeluaran, pemeliharaan, kawalan kualiti dan penyelidikan serta pembangunan makanan. Oleh disebabkan berlakunya banyak lebihan makanan yang tak dapat dijual segar, maka terhasillah pemprosesan makanan supaya makanan dapat mengelak daripada dirosak oleh mikroorganisma, memudahkan pencernaan, memperbaiki rupa makanan dan mencegah jangkitan penyakit. Dengan ini, beberapa kaedah pemprosesan makanan diperkenalkan seperti pengetinan, pempasturan, penghidratan, penyejuk bekuan dan pendinginan. Yang ketiga, mempertahankan maruah agama dan bangsa. Teknologi senjata. Kita terdapat dua teknologi senjata iaitu jenis senjata fizikal. Contoh senjata fizikal ialah pistol, senjata api, pisau, granat, peluru berpandu dan rifle. Pembangunan pertumbuhan yang luar biasa dalam pembangunan manusia telah membawa kepada kemajuan pengetahuan yang luas dan menghasilkan senjata moden yang lebih berkesan. Kedua adalah senjata moden. Pada masa kini, senjata fizikal tidak lagi dieksploitasi untuk mengakibatkan musnahan dan kerosakan. Sebaliknya, bahan kimia, biologi, radiologi dan letupan nuklear digunakan untuk tujuan mewujudkan ketakutan yang maksimum. Yang keempat, memberi keselesaan, perlindungan, kemudahan, teknologi binaan dan komunikasi. Teknologi binaan merupakan binaan atau penyambungan infrastruktur dalam bidang seni bina dan kejuruteraan untuk memastikan pembinaan berjalan dengan lancar. Perancangan yang berkesan amatlah penting. Teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi komunikasi membolehkan organisasi berhubung dengan pelanggan, pengurusan dan pekerja secara lebih pantas dan efisien. Teknologi yang tidak diharuskan. Teknologi yang dihasilkan memberi kemudahan kepada manusia akan tetapi bertentangan dengan syariat Islam. Penghasilan dan penggunaan teknologi dengan tujuan jenayah. Penipuan kad kredit. Penipuan kad kredit ialah
penipuan yang dilakukan menggunakan kad pembayaran seperti kad kredit atau kad debit. Tujuannya untuk mendapatkan barangan atau perkhidmatan atau membuat pembayaran ke akaun lain yang dikawal oleh penjenayah. Bagi penjenayah, peningkatan penggunaan kad kredit merupakan peluang yang besar untuk mengaut keuntungan dengan mudah. Yang kedua, merosakkan keamanan dan keharmonian manusia sejagat, bom atom dan bom nuklear. Senjata nuklear adalah senjata pemusnah yang diciptakan untuk melepaskan tenaga daripada tindak balas nuklear. Bom atom pula melepaskan tenaga melalui tindak balas pembelahan nuklear. Contoh bom atom adalah yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki semasa Perang Kedua. Penciptaan senjata pemusnah besar-besaran terus menyebarkan ketakutan global terhadap kesannya yang berbahaya dan malapetaka alam sekitar yang besar. Yang ketiga, pengembangan budaya dan cara hidup yang tidak sihat. Teknologi ICT, penyebaran fitnah maklumat palsu. Amalan gaya hidup sihat tak semestinya dari segi pemakaian ataupun senaman. Ia juga boleh dikaitkan dengan kehidupan sosial seorang individu dan pergaulan bebas yang tidak terkawal. Fitnah. Kalau dulu fitnah disebarkan secara lisan atau sebaran daripada pendengar telinga, akan tetapi dan mengambil masa yang lama. Namun disebabkan penggunaan internet, media sosial zaman sekarang, kemajuan teknologi, khususnya telefon pintar, setiap maklumat yang disebarkan hanya mengambil masa selama beberapa saat sahaja untuk tersebar ke serata dunia. Dalam hal ini, masyarakat perlu bertindak bijak dengan menapis setiap maklumat yang diterima dan merujuk kesahihannya sebelum disebarkan. Kepentingan untuk tidak mencayai bulat-bulat sebarang maklumat yang diterima tanpa menyelidik terlebih dahulu amat ditekankan dalam Al-Quran menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, "Wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka bertabayun, selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu lakukan." Surah Al-Hujurat ayat